Assalamualaikum. By now, you should all know that all Arabic words must be one of three types: Isim, fi'il or harf. Kalau kita nak belajar Arabic, we need to be able to identify the word type. It's the most fundamental thing in Arabic grammar. Why is that? Sebab setiap jenis perkataan memainkan peranan yang berbeza dalam satu ayat. But for us yang baru nak belajar, you may be asking, if I don't know the meaning of the word, how can I tell which is which? This is where Arabic is relatively easy. Walaupun you tak tahu meaning perkataan tu, you can roughly tell what type of word it is just by looking at it. Unlike bahasa Melayu or English, words in Arabic are constructed ikut certain patterns. I give you two examples. The first, Arabic verbs or fi'il in the present tense must start dengan one of these four alphabets only: alif, nun, ya, or ta. If it doesn't, it cannot be a fi'il in the present tense. The second example, as a general rule, isim will never end dengan baris mati atau sukun. Of course, there are exceptions such as ana, meaning saya, dan antum, kamu semua, but these exceptions are very few. Jadi ingat, jika perkataan itu hujungnya baris mati, besar kemungkinan ia bukan isim. These two clues dan banyak lagi clues yang akan kita belajar di masa hadapan insya-Allah akan membolehkan kita mengenal pasti jenis perkataan tanpa mengetahui apa maksud perkataan itu. Isim dan fi'il ada banyak clues atau tanda-tanda perkataan itu adalah isim ataupun fi'il. Harf on the other hand tak ada clue, other than being very short words of 1, 2 or 3 letters. But fortunately for us, harf tak banyak pun. So once you dah memorize all common harf, everything else are most likely fi'il or isim. Don't worry, I'm not going to ask you to memorize all the harf now. Maybe later kot. In this week's lesson, we will discuss the clues or tanda yang perkataan itu adalah isim. I call these clues isim indicators. Isim indikator yang pertama ialah alif lam makrifah. Makrifah bermaksud yang dikenali. Alif lam makrifah in English is the article the. Sebarang perkataan yang bermula dengan alif lam makrifah, ia mesti isim. Dalam Al-Quran, alif lam makrifah ditulis dengan a little squiggle di atas yang dipanggil hamzah wasol. Take note, ia adalah berbeza daripada alif lam yang digabungkan dengan hamzah biasa seperti ini. Contohnya dalam ayat pertama surah Al-Takatsur. Al-Hakum dalam ayat ini bukan isim sebab alif tu ada hamzah biasa, bukan hamzah wasol yang ada squiggle tu. Jadi, bila kita membaca Al-Quran dan kita nampak alif lam seperti ini di permulaan perkataan, kita tahu perkataan itu adalah isim. Tanda yang kedua ialah tanwin. Tanwin ialah baris 2 di atas, 2 di bawah dan 2 di depan. Jika perkataan itu berakhir dengan tanwin, pasti perkataan itu ialah isim. Okey. Rasanya cukuplah untuk minggu ini. Ada banyak clues atau tanda-tanda lain tapi kita simpan untuk lessons akan datang ya. Let's summarize apa yang kita dah belajar hari ini tentang isim yang boleh kita guna untuk kenal pasti sama ada perkataan itu adalah isim walaupun kita tak tahu apa maksud perkataan tersebut. Yang pertama, jika perkataan itu bermula dengan alif lam makrifah, ia adalah isim. Yang kedua, jika ia berakhir dengan tanwin, ia juga adalah isim.
Selain daripada dua isim indicators yang di atas, kita juga belajar bahawa jika perkataan itu berakhir dengan sukun, besar kemungkinan ia bukan isim. Until next time, insyaAllah.